Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC KL, dan ini Buletin Awani. Sejak malam tadi lagi kita membawakan perkembangan terkini situasi politik semasa negara. Ini susulan pengumuman oleh Presiden UMNO bahawa UMNO menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan bagaimanakah perkembangannya untuk kita membaca semua perkara ini kerana banyak kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh pelbagai sosok individu untuk menggambarkan pendirian masing-masing maupun UMNO sendiri. Dan bagi mengulas lanjut dari sudut perundangan, kita bersama dengan Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Prof, pertama sekali, penarikan semula sokongan UMNO melalui sidang media kita lihat pada awal pagi tadi sebenarnya, adakah ini sah di sisi perundangan untuk kita menggambarkan hilangnya majoriti terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, memandangkan kita melihat sokongan ketika penubuhan PN sebelum ini adalah secara en bloc? Waalaikumsalam. Terima kasih Najib. Ya, kalau kita lihat dalam aspek perundangan, dia belum lagi mencapai satu tahap bahawa hilangnya kepercayaan majoriti ahli dewan. Sebab sekarang ia adalah pendirian parti, sehinggalah ahli dewan itu sendiri menyatakan hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Ya, jadi di sini kalau kita katakan betul dari segi politiknya itu adalah kenyataan yang dibuat oleh parti politik, tapi dari segi perundangan dia menyatakan dalam perlembagaan bahawa seorang Perdana Menteri itu mempunyai kepercayaan majoriti ahli dewan. Jadi di sini perlukan pengesahan daripada instrumen undang-undang, iaitu kalau berlaku di luar dewan, setakat inilah yang ada yang diterima oleh mahkamah ialah statutory declaration. Dan satu dimensi lah statutory declaration ini ataupun surat kanun ataupun akuan bersumpah ini, sama ada individu ahli parlimen itu menolak kepercayaan majoriti kepada Perdana Menteri, atau mereka membuat satu deklarasi ataupun statutory declaration bahawa ada orang lain yang mereka letakkan kepercayaan, bukan lagi current Perdana Menteri. Jadi secara umumnya penyataan yang dibuat oleh parti politik itu adalah pendirian parti politik, dan ia tidak lagi memberi kesan yang sebagaimana dihasratkan oleh peruntukan 43 dalam Perlembagaan Persekutuan. Prof, bagaimana untuk kita melihat, adakah perlu kita menyaksikan sekali lagi ahli parlimen dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan tanda sokongan seperti akuan bersumpah dan sebagainya, ataupun cukup kita menunggu pembukaan parlimen sahaja? Adalah dua pilihan di situ ya. Pertama, kalaulah ahli-ahli parlimen itu mengambil pendekatan untuk menyatakan mereka tidak lagi mempunyai kepercayaan majoriti melalui statutory declaration ni, perlulah lagi dia melibatkan istana. Jadi dan satu pilihan lagi, kalau pergi ke parlimen atau menunggu parlimen tu, ia juga mungkin berlaku. Tapi kalau dari segi amalan yang telah berlaku dekat negara kita ni, dia seolah-olah macam sukar untuk dibawa usul undi tidak percaya tu dalam parlimen kan. Sebab sebelum ini pun sudah beberapa kali dikatakan terdapat usul undi tidak percaya, tetapi ia gagal dibahaskan di dalam dewan. Tapi itu satu usul undi tidak percaya. Yang keduanya, di dalam dewan juga berlaku kemungkinan dasar kerajaan atau akta rang undang-undang yang mahu diperkenalkan oleh kerajaan itu ditolak oleh ahli dewan. Itu mungkin juga boleh berlaku. Jadi kemungkinan untuk berlaku di luar dewan itu juga ada, tetapi kita katalah kalau berlaku kat luar dewan tu, dia mungkin lebih kurang samalah yang kita telah lalui pada awal 2020 dulu. Jadi kalaulah sudah hilang kepercayaan majoriti itu yang akan ditentukan oleh Perdana Menteri itu sendiri, sama ada beliau nak mengaku pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Jadi tidak perlulah kata untuk mendapatkan sokongan apapun, mendapatkan statutory declaration pada tahap itu, kecuali untuk melantik Perdana Menteri baru. Itu mungkin satu lagi proses yang akan ada. Kalaulah Perdana Menteri, contohlah Perdana Menteri pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong menyatakan dia telah hilang kepercayaan majoriti dan beliau boleh meletakkan jawatan. Dan sekiranya itu berlaku,
maka untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk bagi pertujuan pelantikan Perdana Menteri itu mungkin akan berlaku sebagaimana yang telah berlaku pada awal 2020 dulu. Prof, dengan pengumuman pada awal pagi tadi oleh Presiden UMNO, adakah ini cukup menjadi faktor Perdana Menteri perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong sama ada untuk menyatakan pendirian semasa ataupun apa yang mungkin kita boleh baca dengan hanya pengumuman pada awal pagi tadi? Adakah ini sudah cukup menggambarkan bahawa kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong itu diperlukan pada ketika ini? Kalau ini pandangan saya lah, saya nampak biarlah isu politik itu diselesaikan oleh orang politik dahulu. Maksud saya di sini ialah apabila kenyataan itu dibuat oleh parti politik tetapi ia belum lagi mendapat, orang kata apa, pada ketika ini, saya tak tahulah dalam masa hari ini ke masa beberapa hari akan datang ke, kita tak nampak bahawa ada menteri-menteri daripada parti UMNO ataupun ahli-ahli parlimen daripada parti UMNO ni meletakkan jawatan mereka. Jadi sekiranya tiada, dia macam kenyataan yang dibuat oleh parti itu masih lagi belum menunjukkan sebenarnya telah berlaku hilang kepercayaan itu. Dia perlukan sokongan faktor-faktor ataupun fakta-fakta yang menyokong kenyataan media itu seperti meletakkan jawatan atau membuat statutory declaration. Dan ini akan menjadikan kenyataan yang dibuat oleh Presiden UMNO mengikut keputusan mesyuarat itu lebih orang kata apa, memberi kesan dari segi perundangannya. Jadi dia ada faktor lain yang boleh menyokong kenyataan yang dibuat sebelum ini. Prof, sekiranya perpecahan ini berlaku, maksud saya antara parti UMNO, pendirian UMNO dan juga ahli politik ataupun ahli parlimen UMNO itu sendiri berpecah pendirian mereka. Adakah kita boleh menyaksikan ataupun mungkinkah kerajaan interim boleh terbentuk dengan sokongan ahli parlimen sahaja ataupun kerajaan majoriti dan sebagainya pada pandangan Prof? Pada pandangan saya, kalau kita nak sebut kerajaan interim dan sebagainya ni, kita kena pastikan kerajaan sekarang ini telah kolaps lah, telah jatuh dululah. Maknanya Perdana Menteri itu telah hilang kepercayaannya. Tapi saya ada sedikit inilah kalau dari segi kerajaan interim ni. Sebabnya pengalaman yang dibuat pada awal tahun 2020 dulu, kita pertama kali melihat tentang kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri secara interim dari segi masa. Tapi kalau kita nilai balik mengikut peruntukan perlembagaan, dia tak adalah istilah interim itu. Sebab dalam perlembagaan itu dia cuma kata seseorang yang dilantik untuk menjadi Perdana Menteri dan seterusnya leading the government lah kan. Dia hendaklah juga orang tu pada khidmat baginda mempunyai kepercayaan majoriti. Jadi saya tengok situasi itu perlu dinilai dengan kedudukan peruntukan undang-undang itu sendiri. Jadi saya fikir dalam keadaan atau situasi semasa ni lebih eloklah kita mempunyai kerajaan yang tetap. Interim tu kita tak pasti sampai bila dan macam mana nak menentukannya dari segi sokongan majoriti, dan keadaan itu mungkin pengamatan saya, satu, ia suka diberi justifikasi mengikut perundangan, dan keduanya dari segi politik dia mungkin juga menjadi suatu keadaan yang tidak stabil, keadaan politik itu. Jadi ini mungkin akan menyukarkan lah. Tapi apapun kita serahkan kebijaksanaan kepada orang politik sebelum membenarkan atau membolehkan istana ataupun Yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan seterusnya. Okey, Prof. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu, mengulas situasi semasa politik dari sudut perundangan. Perkara ini akan kami sentiasa bawakan di Astro Awani dari masa ke masa mengikut kepada perkembangan terkini yang kita dapatkan daripada individu-individu, ahli politik, ahli-ahli parlimen juga yang mungkin dari masa ke masa akan terus memberikan pandangan terkini. Kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.